Okay, kita masih lagi dalam chapter yang kedua dan hari ini malam ni kita cuba habiskan chapter ini berkenaan dengan sambungan iaitu berkenaan dengan projectile motion. Jadi slide saya akan share lah slide ni. Untuk projectile motion ni asasnya gerakan linear yang ada dua komponen lah. Okay, kita ada komponen X dia dan komponen Y dia, yang mana dia boleh kita katakan sebagai satu gerakan 2D lah, 2D. Okay, kita hanya tengok paksi X dengan paksi Y saja. Yang sebelum ni kita lihat gerakan linear yang melibatkan 1D, iaitu sama ada gerakan horizontal saja, kereta bergerak ke kanan macam tu, dan juga satu lagi gerakan ke atas dan ke bawah, iaitu kita sebut sebagai free fall. Okay. Untuk hari ini kita ada sambungan kinematic of linear motion, iaitu projectile motion, yang mana gerakan ini adalah gerakan 2D yang mana kita boleh dissolve pada komponen X dan juga komponen Y, yang mana ilmu yang kita belajar sebelum ni melibatkan gerakan linear, yang mana gerakan linear itu melibatkan rumus-rumus yang terlibat. Jadi kita akan guna rumus yang sama, cumanya untuk gerakan ini sebab dia ada 2D komponen X dan komponen Y, kita kena faham dulu dia punya konsep dia lah. Jadi yang pertama sekali untuk gerakan ini dia sambungan daripada horizontal motion, yang mana dia ada 4 rumus yang terlibat, iaitu kalau rumus nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Kemudian untuk free fall dia rumus yang sama tapi melibatkan gerak sebab free fall beza dengan horizontal ni. Horizontal kita hanya discuss gerakan satu motion arah ke kanan saja. Kita tak ada gerakan aplikasi yang melibatkan gerakan ke kanan kemudian ke kiri, macam dia melantun balik apa semua tu kan, melibatkan impact apa semua, kita tak cover sampai situ lah. Cumanya untuk part ini hanya di situ saja gerakan sama ada satu arah ke kiri ataupun ke kanan saja. Dia tak melibatkan dua arah. Untuk free fall dia boleh ada gerakan naik atas saja, gerakan ke bawah saja, ataupun dua arah. Kita baling objek naik atas dan dia turun ke bawah. Jadi untuk free fall ni dia melibatkan ditindakan oleh graviti, pecutan graviti G dia. Jadi kita dalam pengiraan untuk free fall rumus yang sama tapi kita tukar guna G, dan juga kita letak negatif kat sini ya, negatif kat situ. Macam tu. Jadi yang negatif ini sebenarnya dia khusus kepada melibatkan gerakan dua arah. Apabila kita masukkan negatif ini proses pengiraan, dia akan muncul muncul halaju yang negatif. Maksud dia halaju dia kalau negatif dia halaju dia turun bawah lah maksud dia. Objek tu jatuh ke bawah macam tu. Kalau objek yang naik atas dia kategori kita kira dapat jawapan halaju yang positif. Dia lebih kepada koordinat dalam koordinat X dan Y lah macam tu lah. Kalau koordinat X ni kawasan sini positif, kalau X dengan dan Y, kawasan Y yang positif, value dia positif, yang bawah daripada ni adalah negatif. Jadi ada beberapa contoh yang sebelum ni dan latihan-latihan yang ada, saya harap cuba kira lah. Jadi dekat sini dia ada trik dia kalau melibatkan situasi yang dia nak tanya masa tu, kalau melibatkan soalan rumus yang dua ni, jadi dia trik sikit, dia akan menggunakan quadratic equation, yang mana dia melibatkan rumus B kuasa 2 plus minus punca kuasa semua tu lah. Yang itu dalam matematik, selebihnya adalah matematik untuk sebab nilai P kuasa 2 ni kita ada dua jawapan, sama jawapan positif ataupun negatif. Tentu lah. Untuk horizontal motion kita tahu gerakan mendatar macam ni. Kita just ambil kalau gerakan
satu arah kita assume dia bergerak ke kanan lah. Okay, semua gerakan dalam kalau kita refer pada buku-buku rujukan apa semua gerakan ataupun dia tu dalam bentuk gerakan daripada kiri ke kanan macam tu lah. Okay, yang ini dia ambil dalam bentuk koordinat lah. Maksud dia kalau koordinat paksi X yang ke kanan dia positif. Kalau ke kiri dia negatif. Yang ini kalau melibatkan dua gerakan, contohnya kalau dalam chapter yang depan nanti kita akan jumpa momentum kat sini. Kita ada dua objek yang berlanggar secara berdepan, head on collision macam tu lah. Jadi dua arah objek dalam arah yang berbeza tapi dia punya opposite direction, laju dia kita kena differentiate lah, sama ada dia positif belah mana, negatif yang mana satu. Jadi kalau objek bergerak ke kanan kita assume dia sebagai positif, yang bergerak ke kiri kita assume dia sebagai negatif. Okay, jadi ada melibatkan dua arah, dekat situ kita kena okay. Untuk satu arah ni kita tak ada masalah, kita buat dia sebagai positif saja. Okay, jadi untuk free fall kita ada gerakan yang jatuh bebas lah. Okay, sama ada gerakan ke atas dan ke bawah macam tu lah. Okay, yang kita tahu untuk gerakan yang ke bawah, objek jatuh ke bawah, laju dia semakin bertambah lah. Sampai sebelum dia langgar tanah, laju itu adalah laju maksimum. Okay, dan dekat sini kita boleh lihat perkadaran dari segi perubahan hal laju lah kat sini ya. Perubahan hal laju kita boleh kira pecutan dia lah, yang mana untuk situasi gerakan secara mendatar dan menegak ini dia punya disebut sebagai acceleration dia adalah constant. Okay, yang mana value dia bila kita kira daripada titik ke titik yang lain itu, katakan titik kita ada kat sini, titik ini dengan titik dekat sini sama saja kalau kita kira titik daripada awal sampai ke titik yang ini ya. Bila kita kira dia menunjukkan hasil pecutan dia adalah sama. Dekat sini value pecutan ni sudah ada, yang mana dia tindakan oleh graviti dan value dia adalah 9.81. Okay, yang ini kita tak perlu kira lah. Okay, dan value dia adalah constant. Okay, yang mana perubahan mungkin dari segi masa daripada setiap kedudukan tinggi dia, ada masa yang terlibat dan hal laju yang ada pada ketika itu lah. Okay, macam tu. Okay, kalau yang ini yang sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan eksperimen free fall dalam vacuum lah. Okay, untuk real punya actual condition untuk apply formula yang kita belajar ni sebenarnya adalah condition dia dalam vacuum lah. Yang ni lebih accurate lah maksud dia. Okay, yang mana kalau kita buat eksperimen dalam vacuum, yang mana di sini condition vacuum dia udara tak ada lah. Partikel udara sebenarnya kehadiran dia tak ada. Dia tak hadir apabila dia dalam keadaan vacuum, maksud dia kita bawa keluar udara. Dan di sini tak ada rintangan udara di antara objek macam bola bowling dan juga kita ada kait bulu pelepah binatang burung ni kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia punya masa yang diambil ataupun untuk kedua-dua jatuh ke bawah ni adalah sama lah. Okay. Yang membezakan kalau dalam real life macam kita dalam dunia sekarang ni yang tak ada vacuum, yang ada udara ni berbeza lah. Okay, disebabkan oleh rintangan daripada udara yang melambatkan bulu pelepah itu jatuh. Okay, itu sebab dia. Okay, dan tak ada beza sama ada kita campak gajah dalam vacuum dengan apa-apa benda yang lain. Okay, still dia punya masa dia tetap sama dan dia jatuh pada titik yang sama. Okay, so pun berbeza dari segi dia punya jisim dia macam tu lah. Okay, jadi untuk soalan-soalan yang kita jumpa nanti ni, kalau yang paling proper soalan dia akan letak kita boleh abaikan rintangan udara lah kat situ lah. Kalau actual punya calculation yang real life punya, kita kena ambil rintangan udara, okay, halangan daripada rintangan udara yang mana dia melambatkan objek tu bergerak lah macam tu. Okay. Jadi untuk proper punya soalan dia akan letak dalam kurungan lah.
abaikan rintangan udara macam tu lah. Okey. Okay, jadi untuk soalan-soalan yang kita jawab sebelum-sebelum ni kita fahamlah dia keadaan yang mana kita kira tak ada melibatkan rintangan udara. Okay, yang ini adalah quadratic equation yang saya sebut tadi, yang mana penggunaan dia apabila kita menggunakan rumus nombor 3 tu lah. Okay, nombor 2 yang tadi tu. Okay, yang mana di sini dia melibatkan T kuasa 2 lah, yang mana kita akan dapat jawapan sama ada positif atau negatif. Untuk masa yang kita dapat jawapan masa adalah negatif, itu kita boleh abaikan masa tu, jawapan tu. Okay, jawapan masa hanyalah dalam keadaan positif. Okay. Okay. Jadi ada satu contoh yang sebelum ni kita tengok macam mana pengiraan contoh yang ada yang melibatkan T kuasa 2. Okay, baru kita nak masuk projectile motion, yang mana projectile motion ni ada gerakan yang bermacam-macam lah. Yang paling senang sekali yang kita pernah main game Angry Bird lah, kat situ lah. Kita launch Angry Bird tu dalam kedudukan sudut yang berbeza, okay? Dan kita boleh agak berapa distance dia pergi apa semua lah kat sini ya. Jadi maklumat yang kita boleh dapat dekat sini, kita boleh main dari segi sudut macam keadaan ini ya. Sudut 45 darjah akan mengambil jarak yang paling jauh sekali ya kalau kita buat eksperimen dengan menggunakan sudut-sudut yang lain macam tu lah. Okay. Jadi untuk launch objek sejauh yang mungkin kita kena lancarkan dia pada kedudukan 45 darjah macam tu lah. Kalau kita lancar pada sudut-sudut yang berbeza, dia akan menghasilkan jarak yang paling dekat sekali, okay, daripada 45 darjah. Dan untuk gerakan projectile ini, dia boleh dalam keadaan pada kedudukan yang berbeza lah, yang launching initial velocity dia, laju awal tu dia boleh duduk pada kedudukan yang sama ada dia mendatar dengan tanah. Contohnya bila dia baling, macam kita main bola sepak lah dekat atas padang yang datar macam tu, kita sepak pada ketinggian katakan ground dia tu, kita sepak dia naik pada sudut tertentu dan dia jatuh pada lantai yang sama lah, pada ground yang sama. Ataupun kita lancarkan pada kedudukan yang tinggi dan jatuh ke bawah macam tu lah, macam gambar rajah ni lah, ni macam tu. Okay. Ataupun kita main basketball macam tu lah, kita lontarkan ke atas masuk ke keranjang tu kan. Jadi dekat sini kedudukan ini kalau kita lihat projectile motion, dia melibatkan dua komponen X dan Y lah, dan kita akan apply kedua-dua ni menggunakan rumus 4 rumus yang kita ada tadi. Okay, jadi untuk maklumat untuk X direction punya gerakan, untuk Y punya gerakan, kita split kepada dua bahagian dan kita apply dalam rumus yang sama. Tetapi untuk situasi ni kita kena faham beberapa perkara lah sebelum kita nak buat pengiraan lah, ataupun nak hasilkan rumus ataupun nak guna rumus. Okay ya. Jadi dekat sini ya, projectile motion ini adalah dua dimensi yang mana dia ada maklumat horizontal dan vertikal. Yang mana kalau dekat sini ya, kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, yang animation ni, okay, yang mana dia lancarkan pada ketinggian, bila dia jatuh pun dia jatuh pada ketinggian yang sama lah, maksud dia kita ada bentuk macam bell shape macam tu lah, okay, ya. Jadi macam bukit macam tu lah, okay. Yang mana kalau kita tengok kedudukan awal dekat sini ni adalah hal laju awal lah, kat sini ya, hal laju awal dia. Yang mana hal laju awal ni, yang ini, yang sebelum ni saya ada terangkan lah, ada penggunaan simbol yang mana hal laju awal kita ada yang guna sebagai V0 macam tu lah, V0. Yang ini adalah bersamaan dengan hal laju awal, yang ada pakai V1 macam tu lah. Ini berkenaan dengan hal laju akhir V macam tu lah. Okay, jadi hal laju awal dalam slide ni ada penggunaan saya pakai ada V0, ada penggunaan pakai V lah. Okay. Jadi jangan confuse lah. Benda ni adalah sama dia. Okay. Dan untuk dia launch pada pada hal laju U, yang mana
pelancaran ini start dia dilancarkan di setiap titik yang kita nak pinpoint ini, dia ada value halaju X dia ada halaju Y dia kat situ. Okay, yang mana untuk gerakan naik atas ni, semua objek akan menghala pada paksi Y akan naik Y yang positif lah kat sini ya. Okay, kalau point yang dekat sini, saya jadi sini ya. Dia akan menghala naik atas macam tu lah. Okay. Okay, kalau untuk point yang dekat sini, dia akan turun bawah macam tu lah. Okay. Saya turun sekarang. Okay. Okay, yang gerakan ini kalau kita lihat, gerakan ini kalau kita lihat untuk paksi X, dia hanya yang positif saja. Okay. Bila dia lancarkan value untuk X, jarak yang dibuat oleh X ini ke arah kanan lah, ke arah kanan. Maksud dia jarak dia sentiasa ada lah, maksud dia. Okey, kalau dia lancar daripada point ini sampai ke sana ni, dia kalau kita lihat dari segi sesaran dia, maksud dia koordinat X dia dekat sini X kosong lah. Dia buat sesaran sejauh tertentu lah, dia ada value. Okey ya. Yang mana dari segi sesaran ke kanan, untuk paksi Y pula, sesaran dia sekejap naik atas, sekejap turun bawah, macam tu lah. Jadi kalau kita lihat dari segi displacement ataupun sesaran, bila dia naik atas, dia jatuh ke bawah, sesaran dia jadi kosong. Okay. Kalau kita ambil dia sesaran dia bergerak sampai point ini, maksud dia naik sampai sini, kita boleh tahu lah itu adalah jarak yang dilalui lah. Kalau dia turun balik ke bawah, jarak negatif lah dia buat lah. Maksud dia, kalau kita tengok dari segi sesaran, macam saya sebut sebelum ni ya, kita daripada KL kita pergi JB, kemudian kita patah balik ke Seremban, sesaran yang dibuat daripada JB daripada KL ke Seremban lah. Kita tengok dia punya perbezaan jarak tu. Okay, untuk situasi ini pada value sesaran pada paksi Y, dia punya nilai dia adalah kosong lah, dia naik dan turun balik macam tu lah. Untuk acceleration untuk X direction lah pada paksi X, untuk pada paksi X, dia ada value masa, dia ada value halaju, dia ada value kecutan kat sini ya. Y pun sama juga, dia ada value masa, value halaju dan value kecutan serta jarak yang dibuat lah. Jadi empat maklumat tu, kita ada jarak, kita ada masa, kita ada halaju. Halaju ada dua, halaju akhir dengan halaju awal. Dia ada satu lagi adalah kecutan. Dia ada 5. Semua untuk komponen X dengan komponen Y, semua maklumat ni ada. Okay, ya. Jadi dekat sini, untuk pecutan pada paksi X, value dia adalah kosong. Okay, value kosong lah. Yang mana pecutan dia dekat sini, bila pecutan value dia pada paksi X kosong, halaju di setiap titik ini adalah halaju yang sama dengan halaju pada start dia lancar. Macam tu lah. Bila pecutan kosong ni, maksud dia halaju akhir tolak dengan halaju awal bahagi dengan masa. Macam tu. Okay, yang ni kita dapat pecutan. Jadi value halaju awal dengan halaju akhir ni dia sama. Bila kita tolak, dia dapat kosong. Bahagi dengan masa, jadi A dia akan jadi kosong. Jadi ini membawa maksud untuk gerakan ke kanan, untuk value pecutan di komponen X, dia punya halaju dia adalah sama. Start dia kita lancar, kita cari komponen X dia, kita dapat value di setiap mana-mana titik yang ada dekat sini, komponen X dia adalah sama dengan komponen X masa dia lontar tu. Okey ya. Sama di semua titik. Okey, sebelum dia cecah tanah tu. Okey ya. Bila cecah tanah dah lain cerita, dah tak sama. Okey ya. Jadi itu kita kena ingat lah. Jadi pecutan pada paksi X, nilai dia adalah kosong disebabkan oleh halaju akhir, halaju awal di semua titik adalah sama. Okay, dia tak berubah langsung halaju dia. Okay,
Kalau kita bawa kereta tu kita letak auto cruise lah macam tu sama je. Okey. Berbeza dengan tapi jarak dia bertambah jarak dia bertambah kat sini. Okey. Dan masa dia bertambah lah kat sini masa dia bertambah untuk X. Untuk Y pula kita ada untuk pecutan kita ada nilai graviti nilai graviti. Dia naik atas, dia turun bawah. Okey, dia umpama gerakan free fall, okey, komponen dia. Satu naik atas, satu turun bawah kat sini Bila dekat sini kita melibatkan graviti, kita ambil nilai A dia, A untuk Y ni adalah negatif kat sini sebab dia dah jadi gerakan ke atas dan ke bawah. Okey, dia ambil negatif 9.81 kat sini. Okey Jadi bila maksud dia dekat sini, bila ada value pecutan maksud dia, hal laju bila kita lontar naik atas, hal laju dia semakin berkurang lah. Bila dia start dia dekat peak, dia akan start jatuh. Bila dia start jatuh, hal laju dia semakin bertambah. Okey, yang ni ada dua komponen kita kena tengok kat sini. Okey. Dan satu lagi yang kita kena ingat untuk masa untuk gerakan komponen X dengan komponen Y, masa dia sama. Okey, masa sama. Bila kita kira untuk masa yang diambil untuk objek, katakan kita lontar daripada A sampai jatuh dekat B, berapa masa dia? Okey kita kira masa, masuk dia, kalau masa objek itu adalah masa X punya gerakan X punya komponen. Y punya komponen maksud dia naik atas, dia turun bawah itu, dia naik atas, campur dia turun bawah, masa dia sama dengan komponen X punya gerakan. Itu nanti kita tengok contoh dia macam mana. Okey Right Jadi kita tahu masa dia sama, masa flight time dia sama lah. Okey, sesaran dia dekat sini untuk X dia ada value ke positif, untuk Y dia jadi kosong sebab sesaran ni kosong, dia naik dan turun. Untuk hal laju untuk X dia still maintain sama, untuk hal laju Y dia berubah-ubah sebab A dia dekat sini value dia ada untuk Y. Untuk X nilai A dia kosong. Itulah. Okey. Okey, contoh dia yang ni kita ada kick a ball dengan velocity dia 20 pada sudut 53 darjah macam ni gambar rajah dia macam tu. Okey, dia tendang bola kan pada sudut 53 darjah. Hal laju awal dia 20 meter per saat macam tu. Okey, soalan dia nak dissolve, yang ni soalan guided maksud dia dissolve initial velocity ni U20 ni dissolve kepada komponen X dengan komponen Y. Kemudian B dia berapa lama bola tersebut berada di udara. Maksud dia bila kita sepak start dia mula sepak, dia akan buat projectile sampai dia jatuh kat sini Start dia sebelum dia, just before hitting the ground ni, berapa dia punya masa, how long, T dia Yang dekat sini dia nak cari T. Okay. Yang C pula, how far away does it land. Maksud dia daripada sini ke sini ni berapa dia punya jarak dia, S. Dekat sini dia sebut sebagai range dia pakai range R okey ini R ataupun S macam tu How high does it travel, maksud dia paling tinggi sekali sebelum dia jatuh ke bawah, inilah dia punya tinggi. Okey, yang mana diwakilkan sebagai height, h kat sini h. Okey. Jadi yang kita akan tengok dekat sini yang paling mudah sekali untuk gerakan yang dilancarkan daripada ground to ground maksud dia Okey. Kita faham ni dulu, lepas tu baru kita boleh buat yang lain-lain daripada higher height ke ground macam tu Okey. Okey, yang ni contoh dia nanti kita tengok contoh kita pergi slow-slow Okey Yang ni yang saya sebut tadi, dalam bentuk gambar rajah yang lain. Untuk dapatkan komponen X dengan komponen Y untuk situasi ini, yang ni adalah laju awal Laju awal dia
bersamaan dengan halaju awal pada part CY ya. Dia dissolve kepada komponen X dekat sini dan juga komponen Y. Value halaju awal dia yang ni ya. Ini halaju awal dia. Okay, yang tadi soalan tadi halaju awal dia 20 lah. Dekat sini kita boleh letak 20 lah kat sini. Okay. Jadi bila kita ada halaju awal dekat sini 20, kita kena dissolve dia kepada komponen X dan komponen Y. Untuk rumus nak dissolve, kita guna teorem Pythagoras lah. Kita buat dekat sini segitiga ni. Okay, dan sudut yang dibuat adalah 53. Jadi untuk dapatkan value yang jatuh dekat part CX ni, kita kena guna U cos theta lah kat sini ya. Okay, untuk Y, kita ada U sin theta kat sini. Okay ya, yang ni boleh ada U kat sini. Ni boleh pakai U. Okay, yang ni pun U juga lah. Okay. Dan setiap titik-titik yang ada ni, value untuk U ni sama juga dengan value yang dekat sini. Ni value dia still sama. Sekejap lagi kita tengok macam mana dia boleh jadi sama ni. Okay, asalnya rumus kita guna rumus yang 4. Okay. Untuk X punya komponen kita guna 4 rumus tu. Sama juga dengan Y komponen kita guna 4 rumus yang sama. Okay, cumanya bila kita nak ganti dengan pecutan nanti untuk X punya komponen, pecutan dia kosong. Jadi dah jadi berbeza lah kat situ. Okay. Yang mana kita tahu untuk situasi ini nilai VY dekat sini adalah sama dengan VY yang dekat sini ya. Okay. Value dia bila dia sebelum dia hit ground ni dengan dia start to launch ni, value dia ini dengan value dia yang dekat sini ni sama. Okay, cumanya arah yang berbeza kat sini sebab tu ada negatif kat situ lah. Okay. Komponen X, kita ada komponen Y ya untuk situasi ini. Okay, yang mana untuk pada point start dia launch kita ada nilai UX dengan UY lah. UX dapat melalui rumus U cos theta ni. Okay, UY kita dapat melalui U sin theta. Okay, yang dekat sini ya. Okay, yang ni V0 ni adalah U. Okay, V0 ni adalah U. Yang ni U. Okay, dan kita tahu untuk graviti untuk X punya adalah kosong, untuk graviti untuk Y punya adalah graviti ya, value dia kat sini negatif lah. Okay. Okay ya. Jadi untuk 4 rumus yang kita ada, rumus ni rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama. Sebelah sini pun adalah rumus yang pertama juga. Okay. Yang mana kita differentiate dia untuk komponen X kita ada Vx, Ux, Gx lah. Untuk Y pun sama, kita ada Vy, Uy, Gy. Macam tu lah. Okay. Di sini untuk komponen X, Gx dia adalah kosong. Kita masuk dalam ni kosong, jadi komponen yang dekat sini dah tak ada. Dia jadi macam ni ya. Sebab tu value dia kalau point-point dekat sini dia jadi value Vx dia sama juga dengan Ux. Maksud dia nilai Ux itu adalah U cos theta sama juga dengan Vx. Maksud dia halaju awal dengan halaju akhir dia sama. Untuk point-point dekat sini awak nak ambil dengan point mana-mana dekat sini ke sama halaju dia. Okay, sebab Gx ni dah kosong. Okay, jadi tinggal term Ux sama juga dengan Vx. Macam tu. Okay, ya. Sama juga dengan Y ni. Vy sama dengan Uy tolak Gyt kat sini. Okay, yang mana dekat sini nilai Gy ni adalah G, jadi kita masukkan value. Dia tak ada term-term yang hilang lah, yang kosong, dan kita masukkan value yang sebenar, kita dapat satu complete punya rumus lah. Macam tu lah. Okay, kita dapat complete punya rumus. Macam tu lah. Okay, yang Vy dia tak ada simplified lah, dia pakai. Okay, kita ambil rumus yang nombor 4. Okay, rumus yang nombor 4 yang ni lah, Vx kuasa 2 sama dengan Ux kuasa 2 tolak 2Gx Sx. Okay, untuk komponen Y pun sama juga, tapi dia tukar Y sajalah kat sini. Dan situasi untuk komponen X, kita tahu Gx ni kosong. Okay, ni kosong. Okay, bila term ni kosong, jadi hilang lah term ni. Jadi dia still sama. Okay.
Jadi sama juga dengan ni, dua-dua ni sama. Okey, dengan kata lain yang tadi kita tengok tadi ya, pecutan dia sebab tu apa ni, graviti dia kosong, sebab halaju untuk yang mendata ni, halaju awal, halaju akhir dia sama. Okey. Untuk situasi komponen Y, kita tengok dekat sini, GY ada value. Jadi semua value-value ni adalah still ada, tak ada yang kosong kat sini ya. Okey. Jadi akhir sekali kita ada rumus yang nombor 3 ni. Okey, nombor 2 ni, yang mana yang melibatkan T kuasa 2. Okey, untuk term ini adalah setidak langsung akan hilang sebab GX dia kosong dan kita dapat term yang macam ni. Tinggal ni ya. Yang mana UX ni kita ganti balik nilai UX ni masuk dalam rumus ni, kita dapat SX sama dengan U cos theta T macam tu. Ada yang kita jumpa UT cos theta lah macam tu cos theta. Okey T ni masuk kat dalam ni macam tu. Okey, untuk Y komponen dia tak ada yang kosong, dia term dia semua ada kat sini. Okey. Jadi macam mana kita nak guna rumus-rumus ini? Okey. Untuk solve problem lah kat sini ya. Okey, untuk gerakan ground to ground yang ni yang bell shape ni, dia ada rumus yang lebih spesifik lagi. Selain daripada kita nak solve guna rumus-rumus yang dalam highlight yang 4 ni, okay, 1, 2, 3, 4 ni, dia ada rumus yang lebih mudah lagi ya. Contohnya kalau kita nak cari masa penerbangan daripada start dia lontar sampai dia jatuh, kita ada T kat situ masa T. Okay, ataupun jarak yang dibuat range daripada macam main golf ke, nak berapa jauh dia pergi bola tu kita hit, kita sebut R kat sini range dia, dan juga height dia berapa yang dibuat. Okay, dan di sini kita ada beberapa rumus yang kita boleh guna terus. Yang ni kita boleh hafal lah kat sini kita boleh guna terus untuk dapatkan T. Kita ada 2U sin theta bahagi dengan G untuk dapatkan maximum height. Kita ada H, U kuasa 2, sin kuasa 2 theta bahagi dengan 2G, dan satu lagi horizontal range. Kita pakai rumus yang ni. Okay, yang mana rumus ni dan 3 rumus ni muncul ni, dia simplified daripada rumus-rumus yang ada dekat dalam ni. Okay, dia buat kombinasi dan ini melibatkan trigonometry punya equation sebab dia ada sin 2 theta dan juga ni sin 2 theta ni, dan juga sin kuasa 2 theta dengan sin 2 theta macam tu. Okay, dia dah simplified, akhirnya kita boleh guna. Okay, untuk situasi ground to ground ni kita boleh guna rumus ni. Tapi kalau untuk aplikasi lain macam basketball ke, nak shoot daripada certain tinggi ke basket, ataupun kita nak lempar daripada ke bawah projektil, tak boleh guna ni lah. Okay, yang ni untuk valid daripada ground to ground yang dia punya level dia sama. Okay, dan lepas ni kita akan tengok macam mana penggunaan rumus ni dan juga pengiraan melibatkan rumus yang ada yang kita nak boleh pakai. Ini boleh apply mana-mana keadaan. Okay. Okay, untuk horizontal, yang ni saya dah sebut tadi berkenaan dengan velocity dia. Hal laju dia tak berubah. Hal laju dia tak berubah. Yang mana hal laju awal di setiap dia pada permulaan dia lancarkan, dan di semua titik-titik yang ada dekat sini ni hal laju dia still sama macam tu. Dan kalau kita tengok ini, kalau kita tengok kalau melibatkan masa dia daripada masa penerbangan tu, di setiap interval titik-titik ni jarak yang dibuat itu adalah sama lah. Okay, contohnya macam ni Okay, interval dia 1 meter jarak, masa yang dibuat pun sama. Tapi dia tak apply untuk Y punya komponen tak sama. Okay, okay, untuk vertical punya perubahan hal laju dia berubah, okay, yang kita sebut tadi sebab dekat sini melibatkan
dua arah kat sini ya, atas dan bawah. Jadi melibatkan positif negatif value kat sini. Kita akan jumpa nanti bila kita kira. Yang ini kita melibatkan graviti dia negatif. Okay, kita masuk negatif. Okay, kita cuba jawab soalan example 1 kat sini. Okay. Dissolve initial velocity to component X dan component Y. Okay. Jadi dekat sini kita tahu rumus dia Ux, kita ada U cos theta. Kita masukkan value dia 20 cos 53, tekan calculator kita dapat 12.04. Okay. Satu lagi komponen Y dia kita ada Uy, U sin theta. Okay. Yang ini calculator pun kita kena setting untuk degree punya lah. Ada juga calculator yang kita boleh set untuk radian lah. Okay, sudut ada dua keadaan lah. Satu dalam unit radian, satu lagi dalam unit darjah lah, macam tu lah. Kalau masa kita buat kira pengiraan guna kalkulator tu kena berhati-hati lah. Setting dia ada radian, ada darjah. Okay, yang default biasanya dalam darjah lah kat sini lah. Kita kira 20 cos 53, dia akan muncul jawapan dia lah untuk laju awal untuk X dengan laju awal untuk Y macam tu. Okay lah. Jadi value dia dekat sini lah. Ini untuk X dekat sini, untuk X sini, Y dekat sini. Okay ya. Kemudian kita nak solve untuk B, berapa lama lah masa yang dia ambil untuk di udara. Maksud dia sebelum dia hit lah. Dia start dia launch sampai dia sebelum dia hit ground. Okay ya, kat sini. Yang untuk sini kita cuba apply lah untuk gunakan rumus T ni, 2U sin theta bagi dengan G. Kita masukkan value, U dia 20, sin dia 4. Theta dia 53, graviti dia 9.81. Okay, dan kita dapat 3.26 saat. Macam tu. Okay ya. Yang ni sebab gerakan ini dia tak bagi tahu ground to ground. Kita tahulah kalau main bola ni takkan dekat atas bukit pun kan. Jenuh lah nak main. Okay. Kedudukan level yang tak sama. Jadi semestinya level yang sama lah. Jadi dia tak perlu cakap pun kita dah sedia maklum lah. Okay. Jadi kita boleh apply guna rumus yang ini lah. Okay. Kita masukkan value dan kita kira kita dapat. Okay ya. Jadi yang tadi saya sebut kita ada rumus yang muncul daripada komponen X dengan komponen Y untuk komponen masing-masing. Kita boleh apply rumus tu untuk kira masa dia. Okay, untuk situasi ini sebab kita sama ada dua keadaan lah. Kita nak menggunakan rumus untuk komponen X punya masa ataupun untuk komponen Y punya masa. Untuk komponen X punya masa ni kita ada rumus yang ni lah. Yang ni. Kan? Kita ada Sx U cos theta T. Untuk Y punya Sy U sin theta T tolak setengah GT kuasa 2. Okay. Sama ada nak pakai ni pun nak pakai ni. Kita boleh dapat T ni lah. Dan juga kita boleh dapat T ni yang kuasa 2. Okay. Untuk situasi ini kita tak boleh guna sebab kita tak tahu nilai Sx tu. Jarak daripada sini ke sini kita tak tahu. Okay. Daripada sini ke sini kita tak tahu jarak dia berapa. Tapi Sy ni kita tahu bahawa objek naik dan turun bawah dia punya S dia kosong kat sini. Okay. Sesaran yang dibuat tu kosong. Okay. Sebab yang ni melibatkan gerakan dua arah pada paksi Y. Kita kena tengok sesaran. Okay. Untuk kalau awak pilih rumus ni untuk dapatkan T, tak akan boleh dapat sebab Sx ni jarak daripada paksi X ni kita tak tahu berapa value dia. Yang lain U20, theta dia 53 dah tahu. Yang ni tak boleh. Tapi untuk rumus ni kita boleh guna sebab Sy ni kita tahu dia kosong sebab dia naik atas dan dia turun balik. Okay, jadi kita boleh apply rumus yang ini dan T dekat sini kita ada T dengan T kuasa 2. Okay, jadi disebabkan value dia kat sini kosong, jadi kita boleh straight away dapat T. T dengan T ni boleh cancel lah nanti. Okay. Okay ya. Jadi kita guna rumus yang ini dan kita masukkan value Sy dia kosong dan kita masukkan setiap value yang ada dan kita tengok dekat sini
4.905 T kuasa 2 sama juga dengan 15.97 T. T dengan T ni cancel. Jadi tinggal T yang satu kat sini. Macam tu lah. Jadi T kita boleh dapat 3.26. Okay. Jadi dua keadaan kita boleh guna untuk ground to ground punya situation. Sama ada guna rumus terus ataupun kita guna selesai menggunakan linear motion punya untuk Y. Okay, Y paksi Y. Okay, itu soalan B ya. Untuk soalan C, how far away does it land? Maksud dia nilai Sx tadi ya. Okay, Sx ya. Okay, nilai Sx ni ya. Sx yang rumus tadi ya. Okay. Jadi kita tahu bahawa dia punya range yang jatuh dekat sini, jarak dia dekat sini adalah Sx lah, ataupun istilah lain disebut range lah, R. Jadi guna R kat sini. Okay. Kita apply rumus, kita masukkan data dan kita dapat 39.20. Okay, kalau kita nak apply guna rumus yang linear punya, okay, kita guna yang ni lah, yang tadi, yang kita pilih, yang Sx ni, kita boleh dapat nilai U cos theta. T yang kita dapat yang soalan B tadi tu kita boleh guna balik sebab saya sebut sebelum ni ya, masa yang diambil untuk dia naik turun pada paksi Y dengan pada paksi X adalah sama. Okay, once you dapat T untuk Ty punya, you boleh guna untuk Tx. Okay, jadi kita ada Ty ni sama juga dengan Tx. Okay ya. Jadi kita masukkan value U cos theta, kita ada T Y yang kita kira tadi 3.26, masuk dapat 39.20. Okay, dekat sini mungkin berbeza-beza lah kalau awak test pakai rumus ni dengan keadaan ini mungkin beza lah, sebab U cos theta pun value dia awak dah gunakan macam ni, dia mungkin banyak jadi value kat belakang ni 0.39 berapa macam tu. Yang 3.26 pun mungkin ada lagi titik-titik puluhan yang lain. Bila awak kira dah macam ni mungkin tak sama sikit lah. Dia lari mungkin 2.20, ini mungkin 0.25 macam tu lah. Okay, at least jangan lari banyak dengan value kat sini lah, dapat nilai 42 ke 45 ke, itu beza sangat lah. Itu lah. Kalau titik perpuluhan ni lari sikit-sikit tak apa lah. Okay. Untuk yang betul-betul punya tak lari dari segi value dia, mungkin yang dekat sini lah, sebab kita ambil solid 20, kita ambil 53, kita ambil 9.81, kita ambil. Jadi jawapan yang titik perpuluhan ni adalah betul lah. Kalau untuk situasi ni mungkin lari sikit lah, sebab yang ini pun kita kira kita dah gunakan pada 0.4, yang ni pun kita dah gunakan pada 2.6 macam tu. Okay. Jadi kalau nak kira yang betul punya, for purpose of writing ni awak gunakan, tapi awak save dalam calculator titik perpuluhan yang banyak-banyak tu lah. Darab dengan yang real punya value dapat dah macam ni. Okay, ya. Kalau awak kira yang ni dapat 39.25 macam tu lah. Okay. Untuk tadi apa? Untuk D akhir sekali, how far does it travel? Maksud dia dia punya how height lah, tinggi ya. Berapa tinggi, maksud dia dari bawah ni sampai ke atas ni berapa tinggi. Okay, dia punya height H dia. Jadi kita apply rumus guna H sama juga dengan U cos 2 sin theta cos 2. Yang ni ini beza lah. Kena ingat lah penggunaan kalkulator, beza dia sin theta tak ada masalah lah. Dia ada, saya tulis kat sini lah, sin theta, kemudian sin 2 theta, macam mana nak buat, nak kira kalkulator, dan juga kita ada sin kuasa 2 theta macam tu. Macam mana nak tekan kalkulator lah macam tu. Okay, kalau sin theta ni maksud dia sin kenakan sudut lah, sin 53, tengok kalkulator ada setengah kalkulator dia straightforward lah, tekan sin, tekan 45, tekan sama dengan, dapat jawapan. Ada setengah kalkulator dia kena tekan
45 dulu baru tekan sin. Baru keluar jawapan macam tu kan. Ada beza sikit. Okey. Macam sin 2 theta ni. Okey. Theta dia 53. 53 ni kena darab dengan 2. Lepas tu baru tekan sin. Okey, ataupun sin dalam kurungan 2 darab dengan 53. Okey, macam tu lah. Okey, dengan sin kuasa 2 theta ni maksud dia, yang ni sin kuasa 2 theta ni maksud dia sin theta darab dengan sin theta. Okey ya, itu maksud dia. Okey, sin 53 dapat jawapan, sin 53 dapat jawapan, dua jawapan tu darab sekali lagi. Okey. Tentu lah. Katakan sin theta ni kita dapat jawapan A ya. Okey. Jadi sin theta ni dapat jawapan A darab dengan A lah. A darab dengan A. Kalau sin theta tu value dia 10 darab dengan 10 ataupun 10 kuasa 2. Macam tu lah. Okey, untuk situasi ni kita apply rumus yang H ni, kita masuk value dia dan kita dapat 13 meter. Okey. Menggunakan rumus yang linear tu, okey, kita gunakan rumus T kuasa 2 ni. Okey, kita gunakan rumus T kuasa 2 sebab dekat sini SY ya, dia nak cari SY. Okey, dan dekat sini awak kena ingat lah, sebab dia gerakan untuk komponen Y dia, height dia dekat sini, masa yang kita ambil dekat sini ni bukan lagi 3.26 tu lah masa dia. Sebab 3.26 ni masa dia naik sampai sini. Okey, untuk keadaan height yang maksimum ni dia separuh saja. Masa tu separuh. Okey ya. Dia naik dekat sini separuh, dia turun separuh lagi. Tu yang jadi 3.26 tu. Okey, untuk height maksimum dekat sini. Jadi maksud dia 3.26 kita kena bahagi 2 lah kat sini ya. Okey ya. Jadi untuk apply dekat sini, kita masukkan value-value semua yang ada. Masa dia tu kita kena bahagi dengan 2. Sebab height dia separuh je. Yang tu. Jadi bila kita masukkan, kita bahagi 2, bagi semua, adalah 13.00 meter. Okay, ya. Jadi ini untuk situasi ground to ground lah. Kalau yang melibatkan situasi different yang lain, rumus yang benda-benda yang macam ni kita tak boleh pakai lah. Kita kena start guna situasi part yang sebelah kanan punya proses dia. Okey ya. Jadi kalau untuk situasi ini kita dah complete lah semua benda yang kita dah cover daripada guna rumus yang rumus yang ini dan guna rumusnya yang komponen masing-masing macam tu. Okey ya. Dan untuk projectile launch at any angle lah katakan lah. Okey, yang ini kita boleh buat eksperimen lah, kita boleh kira lah kat sini ya. Okey, tapi apa yang kita dapat untuk sudut untuk range yang paling jauh sekali, okay, ataupun kita nak baling objek, mungkin kita pun pernah ada pengalaman kita nak baling-baling objek tu semua lah. Jadi kita tahulah, tapi mungkin kita tak tahu exact value dia lah kat mana. Okay. Jadi kat sini untuk lontar objek jauh pergi ya, ataupun nak pukul main golf ke siapa yang main tu, untuk nak bawa dia bola tu sejauh yang mungkin, kita kena launch dia pada sudut 45 darjah macam tu lah. 45 darjah. Okey ya. Dengan syarat kalau kita nak main sudut tu, okay, kita apply, katakan kita hayun dengan kadar yang sama lah. Maksud dia kalau kita hayun tu pada halaju tertentu 10 darjah punya sudut, 30 punya sudut, 40, 45, 60, 80, okey, dengan kadar halaju yang sama, dan untuk kesemua sudut tu yang paling jauh yang dia boleh pergi apabila kita set pada sudut 45 darjah macam tu. Okey ya. Itulah.
Ya, yang ni contoh yang kedua lebih kurang sama lah. Situasi yang kita contoh example 1, dia masih lagi nak cari maximum height, horizontal displacement, total time required for the motion. Cumanya dia punya laju dia berbeza lah. Kat sini dia pakai 10. Yang sudut pun still sama lagi. Kita boleh apply rumus yang sama. Macam tu lah. Yang ni contoh, ini jawapan dia lah. Jawapan dia. Yang jawapan dia ni saya copy paste dia daripada uh, internet lah, website. Tapi dekat sini dia guna apa ni? Gravity. Be careful lah sebab ada contoh jawapan tu dia guna gravity 10 pada dekat sini dia pakai 10 kat sini. Jadi untuk lebih tepat kita guna 9.81 lah. Nanti ada yang tanya lah, sebab apa dia 10 semua lah. Confuse lah sebab jadi saya copy paste ya daripada contoh tu dan boleh go through macam mana sama contoh yang tadi yang kita buat tu, cumanya nanti ada yang tak berapa nak faham. Yang ni pada dia sepatutnya kita kena pakai 9.81. Ini contoh yang ketiga, pada kedudukan H tertentu kita lontarkan secara vertikal lah. Yang ni secara horizontal lah. Dia punya pada start dia lontar itu komponen Y halaju awal dia, ini halaju awal lah. Halaju awal dia tu untuk UY dia tak ada value kat sini, kosong. Kosong. Untuk komponen UX dia ni lah, bergerak ke kanan lah, nilai dia 10. Macam tu lah. Yang ni macam objek yang contoh yang kita buat sebelum ni dia belah dua. Maksud dia objek tu yang sebelum ni kita lontar daripada sini ya, naik atas turun bawah macam tu. Yang ni umpama dia duduk, kita belah dia tengah-tengah macam tu. Macam tu. Jadi kita masih lagi boleh solve lah. Yang ni untuk Y punya komponen dia hanya ada satu direction ni ke bawah saja. Macam tu. X dia ke kanan. Ni ya. Macam tu. Kita boleh apply rumus-rumus dia. Kita boleh dapat dia punya apa yang dia nak kat sini. Dia kata time lapse during the motion of 5 second. Kat sini. Pada kedudukan 5 second, berapa dia punya height dia. In term of component X, halaju pada Vx dengan Vy, kita boleh cari ya. Yang ini solution dia kita dah buat. Jadi dekat sini dia still guna gravity dia 10. Jadi untuk lebih tepat kena guna 9.81. Nanti tukarlah kat sini ya. Jadi nanti ini pun dipakai 10 juga kat sini ya. Kalau kita go through satu-satu ni, kita tengok dia nampak macam susah lah. Tapi still macam stereotype dia akan tanya benda yang sama, rumus-rumus yang sama sebab munculnya rumus yang daripada komponen tadi yang untuk X komponen dia ada satu rumus, untuk Y komponen dia ada 3 rumus. Rumus still rumus yang sama, cuma dia ganti halaju awal tu U cos theta dengan U sin theta. Dia sama. Ni satu lagi keadaan berbeza sikit sebab dia launch pada kedudukan tinggi yang berbeza dan dia jatuh pada di bawah lah, di bawah dia. Ni macam cannon, ni cannon untuk tembak ni lah enemy. Jadi kalau kita lihat gerakan ini, kita boleh split pada dua keadaan lah. Satu ground to ground kat sini ya, kita boleh pecah dia dua kat sini. Sini punya situasi sama dengan sini ya. Jadi kena ambil tahu lah untuk ground to ground kat sini ni, laju awal dengan laju akhir kat sini sama value dia. Tak kira sama ada Vx, Vy sama kat sini ya, sebab dia pada level yang sama. Untuk semua level yang sama ni value dia sama. Vx, Vy dia sama, cuma direction saja berbeza lah kat sini. Untuk direction ni naik atas, yang ni ke bawah. Untuk situasi ni kita boleh pecah pada dua situasi lah.
Satu boleh ada macam ni, kita boleh kira pecah satu macam ni, ataupun kita boleh start dekat sini, dia turun bawah macam tu. Okay, boleh pecah dua. Ataupun untuk situasi ni, kita boleh solve problem straight away lah, guna atas dan bawah, yang mana kita guna gravity dia negatif. Ya, dan kita kena guna sasaran macam kalau untuk situasi ni sasarannya dah jadi negatif lah. Okay, kalau kita ambil kira koordinat sistem, kalau ini paksi X, paksi Y kat sini, paksi Y yang ke bawah ni adalah negatif. Okay, jadi dekat rumus S Y nanti tu sama juga dengan UYT apa semua tu lah, dan campur setengah-setengah tu, yang ini akan keluar negatif value dia. Okay, akan masuk negatif. Kalau kita lontar daripada sini jatuh ke sini, SY dia kosong. Kalau jatuh ke bawah lagi adalah negatif. Kat sini kita masukkan negatif 60 lah kat sini. Macam tu lah. Okay. Jadi untuk solve problem ni boleh go through. Okay. Dan kita boleh tengok lah dia punya cara penyelesaian dia macam mana. Okay. Still guna rumus-rumus yang sama. Okay. Jadi untuk slide berkenaan dengan chapter yang kedua kita dah tamat. Chapter yang ketiga ni berkenaan dengan tajuk dia adalah daya. Satu adalah daya, sebab chapter ketiga ni bila kita faham chapter yang kedua berkenaan dengan gerakan. Jadi bila gerakan ini ada maklumat-maklumat macam sasaran, jarak, laju awal, laju akhir, kemudian kita ada masa, kemudian kita ada pecutan semua. Jadi maklumat-maklumat ini sebenarnya ada kaitan dalam aplikasi macam objek yang bergerak lah, sebab bila ada objek yang bergerak, jadi kat sini dia produce daya lah kat sini ya. Jadi kita akan cover berkenaan dengan daya, dan kita ada subtopik seperti hukum Newton, gerakan Newton, kita ada jenis-jenis daya dan juga daya bersih ya, resultant force, ataupun daya paduan kat sini ya, istilah dia guna dalam bahasa Melayu mungkin daya bersih ataupun daya paduan lah. Kemudian kita ada basic asas-asas daya dan juga free body diagram, ataupun dalam bahasa Melayunya jasad bebas lah kat sini ya, gambar rajah jasad bebas. Okay, yang ni adalah fundamental untuk analisis daya yang terlibat untuk objek lah kat sini ya. Kita kena lukis gambar rajah menunjukkan arah anak panah, arah-arah daya yang terlibat lah pada jasad tersebut. Kemudian untuk 3.4 kita ada keseimbangan dan daya dan bukan keseimbangan daya lah kat sini. Okay, dan juga akhir sekali kita ada objek, keadaan objek dalam keadaan satah yang condong kat sini ya. Macam kita nak unload barang dekat lori ya, kita ada satu rem, kita barang tu berat kan, kita tak boleh nak angkat, jadi kita slide, tolak dia turun lah, slide turun macam tu lah, dalam satah yang condong macam tu lah. Okay, dan juga aplikasi untuk objek dalam satah condong, dia attach dengan dua kotak, dia ada attach dengan tali antara dua-duanya. Okay, dan melungsur turun, nak tahan tak mau bagi turun berapa daya macam tu lah. Okay. Okay lah, kita pergi sikit lah. Okay, untuk daya dan gerakan ini, okay, kita ada kat sini sebelum ni ya, kita ada tengok kuantiti ya, sebab kita ada kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okay, daya ini adalah kita sebut sebagai kuantiti vektor lah. Okay, yang mana dia ni muncul daripada dan bila kita cerita pasal kuantiti vektor ni, dia ada unit lah. Unit force ni dia ada unit dia lah kat sini ya. Bila kita cerita pasal kuantiti vektor, apa yang ada pada kuantiti vektor ni dia adalah
dia akan cerita pasal apa ni, value dia lah, value nilai daya tersebut lah. Katakan kita tolak objek dengan berapa value, okey, ke arah dia, okey, kita tolak objek arah mana, macam tu lah. Kita tarik ke, kita tolak ke, kita tekan ke, macam tu. Okey, jadi dalam situasi itu kita kenakan daya kat atas dia lah. Okey, jadi dia punya unit dia dalam Newton. Okey, sebab ini adalah kita second lah kat sini lah, meter per second square. Okey, dia muncul daripada rumus apa ni, apa ni. Okey, dia muncul daripada rumus, tak boleh tulis pula. Okey, daripada rumus F sama juga dengan M A. Km itu dalam kilogram, Ka itu adalah dalam meter per second. Okey, jadi rumus dia kilogram meter per second. Jadi yang ni dia short form kan jadi Newton. Tu lah. Berapa Newton macam tu lah. Okey lah, dia boleh datang daya ni sama ada kita tekan, kita tarik, okey, disebabkan oleh graviti, okey, iaitu weight lah, weight. Okey, yang sebelum ni saya cerita lah, jisim yang ditindakkan oleh graviti. Kemudian ada daya-daya lain lah, ada banyak daya kat sini ya. Frictional force, okay. Daya kita ada daya geseran lah. Dia ada dua geseran statik dengan kinetik. Kemudian daya normal. Kemudian kita ada tension lah. Tension ni adalah apa ni, tegangan daripada tali ke, daripada apa lah, di antara attach daripada dua objek. Okay, macam ni lah tension. Bila tarik ke macam tu lah. Okay. Okay, kita go through satu-satu lah. Untuk apa ni, Newton's law of motion, dekat sini ada tiga Newton's law of motion. Hukum Newton, apa ni, hukum Newton yang pertama, hukum gerakan Newton yang kedua dan hukum gerakan Newton yang ketiga. Okay, ya. Semua ni melibatkan objek apa ni, yang pertama iaitu kita kena faham dekat sini objek dalam keadaan keseimbangan lah, dalam keadaan keseimbangan. Okey, dia punya takrifan dia yang ni ya, takrifan dia. Okay, any object will remain stationary ya. Kalau kita ada dua keadaan lah untuk objek. Satu keadaan objek bila duduk diam lah. Okay, kita ada satu objek berada dekat atas lantai. Okay, kita tak buat apa kat dia, dia duduk diam. Okay, dia akan cuba duduk diam lah dekat situ selagi kita tak sentuh dia lah. Maksudnya kita tak tolak dia, dia akan duduk diam situ. Okay, itu dia. Okay, ada satu lagi, kalau dia bergerak. Dia bergerak. Objek ni dia tengah bergerak. Satu yang tengah diam, satu lagi tengah bergerak. Macam tu. Okay, dia akan bergerak dengan constant gerakan lah, constant velocity tu. Okay, selagi kita tak kacau dia lah kat sini. Okay, dia akan cuba bergerak dalam keadaan dia selagi kita tak ganggu dia dekat sini ya. Okay, dengan kata lain, sebarang objek akan cuba berada dalam keadaan pegun atau bergerak dalam keadaan constant velocity tu selagi tak ada objek lain yang kita daya lain yang kita kenakan kat sini. Okay, ya. Jadi dia cuba kekal dalam keadaan tu lah. Okay. Jadi dekat sini untuk stationary object akan remain stationary lah. Maksud dia objek yang statik dia akan cuba dalam keadaan statik, dan moving object will not change speed or direction lah unless kita kenakan daya kat atas dia. Macam tu. Okay, ya. Jadi dekat sini dia akan muncul dekat sini net force. Okay, net force is equal to 0. Okay, ya, dekat sini. Okay, semuanya kalau macam objek yang pegun ni,
dia dalam keadaan keseimbangan lah, kita sebut lah, dalam keadaan keseimbangan. Jadi dalam keadaan keseimbangan ni, dia bukan dia duduk saya saja ni, dia tak ada daya apa-apa lah. Dia sebenarnya ada daya yang terlibat dekat situ yang bertindak di antara satu sama lain, yang mana bila kita kira-kira campur tolak bahagi semua, daya-daya ini jumlah dia sama je dengan kosong. Yang ni maksud dia. Ni ya. Okey, jumlah semua daya yang ada, okey, dia ada value lah. Bila kita campur tolak bahagi apa semua lah, antara daya-daya yang terlibat tu, total semua jadi kosong. Okey. Untuk keadaan objek yang dalam keadaan stationary ni yang saya sebut tadi, dia ada daya ke bawah ni lah. Okey. Bersudut tegak kita sebut sebagai gravity lah. Kat sini daya gravity. Ataupun kita sebut sebagai weight dia, berat jasad tersebut lah. Itu adalah daya juga. Lepas tu dia ada permukaan bersentuhan ni, dia ada geseran lah. Okey. Jadi dia ada daya geseran sama ada ke sini ataupun ke sini. Okey ya. Dan satu lagi dia ada daya normal ke atas N. Okey, macam tu lah. Daya-daya semua tu, semuanya dalam keadaan bila kita buat operation campur tolak apa semua, dia dalam kosong lah. Value dia kosong. Maksud dia static. Kalau dia constant, bergerak, okay, dia dalam keadaan gerakan, dan bila net force, okay, kita boleh dapat dengan kosong macam tu lah. Okay, sama juga dalam keadaan situasi bentuk macam ni lah. Okay, jadi dia ada force, okay, dia ada tension dekat sini, kemudian dia ada weight dia dekat sini, okay, ada beberapa daya yang terlibat, yang mana bila kita jumlahkan daya tersebut, nilai dia sama dengan kosong. Okay, dan dekat sini apa yang kita tengok dekat sini, daya-daya yang kita kenakan ada direction dia, ada arah dia, dan yang kita guna pakai ataupun kita cover dalam situasi ini melibatkan 2D lah, 2D. Okay, maksud dia ada value Y kat sini. Dia ada komponen lah, X dekat sini, dia ada komponen Y kat sini untuk daya yang macam tu lah. Okay, ya. Yang macam ni pun sama juga, dia ada komponen X, komponen Y. Untuk sini daya ke bawah ni satu komponen saja, iaitu Y. X. Dia jumlahkan semua value X dia, jumlah semua value Y, dan dia total semua dia dapat kosong. Kalau ada value dia kat sini ya, jumlah semua daya sama juga dengan ada nilai kat sini, katakan ada 2. Maksud dia objek tersebut dah bergerak. Maksud dia objek tersebut dah bergerak. Okay, ya. Macam tu lah. Okay. Kemudian kita ada hukum gerakan Newton yang kedua lah kat sini. Hukum gerakan Newton yang kedua dekat sini ada nilai kat sini. Tadi jumlah dia sama dengan kosong, sekarang ni jumlah dia ada nilai. Okay. 2 ke 3, 4 ke. Yang value dia itu bersamaan juga dengan hasil darab jisim dengan pecutan. Macam tu lah. Okay, ya. Maksud dia dekat sini bila campur tolak dia punya daya yang terlibat tu ada value positif value, maksud dia objek tersebut bergerak lah kat sini ya, yang mana kita boleh kira A dia kat sini. Okay, ada value kat sini ya. Katakan sama juga dengan 4 macam tu. Okay, dengan jisim kalau kita tahu, kita boleh dapat A kat situ lah. Maksud dia bila net force sama juga dengan value ada 4 ke 5 ke, objek tersebut dah automatically dah memang bergerak lah. Macam tu lah, bergerak. Semuanya kalau kita tengok maksud dia bergerak ni hal laju yang berbeza lah. Hal laju awal dengan hal laju akhir tu berbeza lah maksud dia. Kalau hal laju awal dengan hal laju akhir tu sama, okay, macam ni ya, A ya, kita ada hal laju awal dengan hal laju akhir sama. Okay, maksud dia dekat sini A dia kosong lah kat sini ya. A jadi kosong. Jadi A kosong, dia kosong. Ini situasi yang constant velocity kat sini ya. Okay, dia ada 2 kat situ lah. Satu remain stationary, satu lagi constant velocity. Bila constant velocity, net force dia kosong. Macam tu lah. Kalau tak constant velocity, maksud dia hal laju dia, kita macam tekan minyak, hal laju awal tekan speedometer dia tekan 80,
boleh tekan minyak lagi jadi 100. Jadi berbeza dia punya laju, jadi still ada A dia kat situ. Okay, ya. Jadi dekat sini net force dia ada value yang membawa maksud objek tu bergerak, yang mana laju dia tu semakin bertambah macam tu lah. Okay, ya. Dan istilah dia yang kita guna pakai, kita ada resultant force, iaitu laju paduan, daya paduan lah dengan magnitude dia sama ada, dan juga arah dia. Nanti kita kira lah kat sini. Okay. Kemudian akhir sekali, akhir sekali kita ada Newton's hukum gerakan Newton yang ketiga. Dalam hukum gerakan Newton yang ketiga ni, yang ini lebih pada objek yang dalam keadaan stationary, yang mana dalam keadaan pegun macam tu. Okay. Dan juga dekat sini dia melibatkan daya tindakan dan tindak balas. Contohnya yang paling mudah sekali macam ni lah, skating ni macam ni. Okay, skating lah, katakan dekat sini ada ice frictionless lah, katakan tak ada geseran. Kita tolak, masing-masing tolak, dan seorang tolak ke sana dan seorang tolak kat sini. Okay, kita apply daya yang sama tapi arah force tu berbeza kat sini. Okay, disebut sebagai action and reaction. Okay, action ni tindak action, tindak dan reaction, tindakan macam tu. Okay, jadi dekat sini kalau untuk objek yang dalam keadaan diam, okay, dia ada action dan reaction. Satu action daripada weight dia, reaction daripada normal force daripada lantai kat sini ya. Dia ada dua arah yang berbeza tapi value force tu sama. Macam tu lah. Okay, ya. Jadi dengan kata lain, reaction force ni adalah sama value dia, dan magnitude dia dari segi magnitude, dan dia punya arah tu berbeza. Okay, ya. Semua objek yang ada kontak, okay, yang ni objek ni dia ada kontak dengan lantai, yang ni ada kontak dengan tolak orang tu. Macam kita nak sepak bola apa semua kan, kita bagi action, kemudian ada reaction dia. Okay, force yang kaki kita hit bola akan bagi reaction dekat kaki kita. Okay. Mungkin bola tak rasa apa kot, ataupun batu lah. Kita tak pakai kasut, okay, kita sepak batu tu. Okay, ya. Kita bagi force dekat batu tu, force tu bagi, batu tu bagi force kat kita. Okay, kita akan rasa sakit lah kat situ, macam tu. Okay, dia ada action dan dia ada reaction. Okay, ya. Okay, kemudian kita masuk free body diagram. Ni last lah, belajar lah ni. Okay, untuk free body diagram, yang ni perkara yang paling penting sekali lah dalam untuk analisis daya, sebab kita akan lukis daya-daya yang terlibat menggunakan gambar rajah. Contohnya kita ada objek yang dalam incline plane ni, ni incline plane, dia sliding down ke, kita nak tarik dia naik atas ke, macam kita nak load unload barang dekat lori lah, kita ada ram, kita nak tolak dia macam mana, kita nak tarik, kita nak lepas ke, mengusur turun ke, macam tu. Okay, ya. Jadi dekat sini sama ada dia incline plane macam ni ataupun dia objek secara mendatar macam tu. Okay. Dan kalau mendatar pun, kalau kita nak tarik dia sama ada dalam selari dengan lantai ataupun kita nak kenakan daya pada bersudut-sudut lah. Macam tu, kita nak tarik daya pada sudut-sudut tertentu macam ni ke, kita nak tolak ke, ataupun ni daripada pandangan tepi ya. Okay. Jadi kalau macam dari pandangan atas mungkin kita boleh tengok snooker punya ni lah, daripada pandangan atas tu bola snooker lah macam tu. Okay, seorang tolak ke arah sini. Okay, okay, pandangan atas lah, bird eye view punya. Okay, katakan kita ada satu box kotak, seorang tarik arah sana, seorang tarik arah sini, pergi mana, macam tu. Dia pandangan atas lah. Untuk situasi ini boleh ada cross section punya
daripada apa ni, potong tepi lah. Kita tengok daripada tepi lah maksud dia. Okay, objek menyusul turun, gerakan mendatar macam ni. Okay, jadi untuk free body diagram, kita kena lukis daya-daya yang possible yang bertindak ke atas objek tersebut. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa hukum gerakan Newton yang ketiga lah. Dia ada action dengan reaction lah. Kalau macam ni, dia ada action, dia ada reaction lah macam tu. Kemudian kalau dia ada melibatkan daya geseran, kita kena lukis arah daya geseran, daya normal, arah daya normal, daya-daya yang kita tarik, arah dia macam mana, sudut dia macam mana, value dia macam mana. Okay, dan value-value untuk melibatkan komponen-komponen dia. Contohnya kalau dia ada value dia arah macam tu, okay, sengit sikit macam tu, berapa value kat sini. Okay, kat sini kita kena ambil kira segitiga lah untuk dapatkan value-value ni. Okay, jadi ni contoh-contoh dia lah, problem yang net force yang ni kita start daripada basic lah, macam mana kita nak cari. Contoh dia macam ni lah. Okay, ada 3 daya yang kita kenakan ke atas kotak ni katakan 2 kg. Nak cari net force, daya bersih lah, ataupun resultant force ataupun daya paduan lah, daya bersih. Maksud dia 2 orang tolak ke kanan, seorang lagi tolak ke kiri. Jadi akhirnya kotak ni pergi mana? Macam tu lah. Untuk situasi ni part CX sajalah yang terlibat, Y tak ada lah. Okay. Maksud dia Y ni, kalau dia duduk dekat atas tanah ni, kalau ada paksi Y, boleh jadi dia tenggelam dalam tanah macam tu. Ataupun objek ni dia tak tenggelam, objek kotak ni akan kemik lah, macam tu lah. Untuk situasi ni, dia apply selari dengan lantai, jadi ada paksi X saja yang terlibat. Jadi calculation dia mudah sajalah. Kita ada arah kanan, kalau kita anggapkan dekat sini untuk X punya ni, kalau ke kiri, ke kanan ni positif, ke kiri negatif. Maksud dia campur 2 ni jadi 15, tolak dengan 2 jadi 13. 13 lah. 13 Newton. Tapi dia kena sertakan arah sekali lah. Sebab dia adalah quantity vector. Ini value dia, arah dia mana? Arah dia ke kanan, macam tu. Ataupun tulis kanan, ataupun lukis pun tak apa, macam tu. Okay, ni dalam situasi ni dia berbeza sikit sebab dia apply sungguh pun value yang sama 10, tapi dia ada sudut. Okay, yang bila melibatkan sudut, kita kena dissolve kepada komponen X. Komponen X dia kat sini, komponen Y dia ke bawah kat sini. Yang ni kena guna segitiga lah. Okay, jadi yang itu nanti next week kita akan cover lah kat sini ya. Okay, kita akan tengok dan beberapa lagi lah, macam mana situasi application dia. Macam ni kita ada buku lah, kita letakkan buku kat dinding, berapa daya yang kita kenakan untuk elak daripada buku ni jatuh, macam tu lah. Kita boleh apply lah untuk kita sendal apa-apa macam tu lah. Ataupun dalam incline plane punya keadaan macam tu lah. Okay, jadi kita boleh masuk dalam daya geseran. Lepas tu kita ada application yang berbeza lah, dan kita jawab soalan-soalan yang berkenaan.